Saudara, kita sudah mendengarkan eksposisi 1-2 Petrus. 我们已经听了彼得前后书的解释， Kita juga sudah mendengarkan eksposisi 1-2-3 Yohanes. 我们也听了约翰1、2、3书的解释， Dan kita tiba di surat Yudas. 我们来到了犹大书。 Saudara, kita akan melihat Yudas pasal yang pertama. 我们来看犹大书的第1章， Kita baca ayat 1 dan baca ayat yang kedua. 我们读第1和第2节。 Surat Yudas juga termasuk surat yang relatif pendek. 犹大书也是相对较短的一个书， Hanya ada satu pasal saja. 只有1章。 Ayat 1, ayat 2 mengatakan demikian, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. 犹大书第1章的第1、第2节这样说：耶稣基督的仆人雅各的弟兄犹大，写信给那被召在父神里蒙爱，为耶稣基督保守的人，愿连续平安、慈爱多多地加给你们。 Saudara, saya harus jujur berkata bahwa ini sebuah surat yang tidak mudah untuk kita pahami. 我要老实的说，这是一个我们不容易明白的书信。 Tidak heran kalau banyak orang Kristen ketika membaca Alkitab sampai di surat Yudas, maka mereka bisa saja mengabaikannya. 所以呢，很多基督徒当他们读到这个犹大书的时候呢，他们就这样的忽略过去了。 Saudara, ketika membaca surat Yudas ini, 当我们读犹大书的时候， saudara, ini merupakan sebuah pekerjaan yang membingungkan. 是一个让我们很难了解的工作， Sebuah surat yang sulit untuk dimengerti 是我们很难明白的一本书。 ketimbang ketika kita membaca dan mendapatkan manfaatnya. 比起我们从读了之后得到利益， Saudara, kesulitan membaca surat ini oleh karena surat ini ditulis dengan latar belakang pemikiran. 很难明白这本书的原因，是因为它的背景是根据一个思想。 Latar pemikiran para satu adalah menghadapi tantangan dari suatu situasi. 它的背景呢是面对一种挑战。 Kemudian surat ini ada gambaran-gambaran, kemudian ada kutipan-kutipan yang membingungkan kita. 然后呢，本书里面呢也有很多的描写，或者是这个转载呢，是让我们很难明白的。 Misalnya ada kalimat, ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. 比如说他把这个天使呢都拘留下来。 Kemudian Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. 然后呢，还有天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候， Saudara, ini kalimat yang membingungkan kita. 这是使我们很难明白的。 Kemudian ada kalimat mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. 然后呢，还有说他们是行该隐的道路， Mereka bagaikan ombak yang tak berair, 他们呢好像没有水的云彩， yang berlalu lalu ditiup angin. 他们就这样被风吹就过去了。 Mereka bagaikan pohon-pohon, 他们好像树， bagaikan ombak laut, 好像海上的浪， bagaikan bintang-bintang. 好像这个星星。 Wah, saudara, sungguh sebuah gambaran yang membingungkan kita. 这是一个使我们很难明白的一种描写。 Saudara, surat ini ditulis oleh Yudas. 这本书是犹大写的。 Dalam perjanjian baru ada sejumlah nama, ada sejumlah orang yang bernama Yudas. 在新约圣经里面呢，有很多人，他的名都是叫犹大的。 Pertanyaannya, Yudas yang mana menulis surat ini? 问题就是哪一个犹大写本书的？ Saudara, ada Yudas dari Damarkus, Kisah Rasul 9 ayat 11.
使徒行传9章11节说，有一个大马士革的犹大。 Saudara, Yudas ini adalah Yudas yang dalam rumahnya Paulus berdoa setelah Paulus bertobat. 这个犹大呢，是保罗在悔改之后，在他的家里祷告。 Jadi Paulus datang ke rumahnya, disitulah Paulus berdoa 保罗来到他的家里，保罗在那里祷告。 setelah Paulus bertobat. 保罗悔改之后， Kemudian ada Yudas Iskariot. 然后还有加列人犹大。 Saya percaya bahwa nama ini tidak asing bagi kita. 我相信这个人对我们都是不生疏的人。 Yudas ini adalah salah satu dari bilangan 12 murid Tuhan 这 Yesus. 个犹大是耶稣门徒中12个门徒中的其中一个。 Kemudian dengan sembunyi-sembunyi dia menjual gurunya dengan 30 keping perak. 然后呢，他偷偷的用30块银子卖了他的主。 Yudas yang lain adalah Yudas Barsabas. 另外一个犹大呢，就是88犹大。 Saudara, dia adalah seorang yang menonjol, kemudian dia seorang nabi yang pernah melayani bersama-sama dengan Silas. 然后呢，他是一个曾经与希拉一起侍奉的先知。 Kemudian ada Yudas bin Yakobus. 然后还有雅各的儿子犹大。 Dan yang terakhir adalah Yudas saudara Tuhan Yesus. 最后呢，还有一个就是耶稣的兄弟，也 Saudara, 叫犹 Yudas 大。 inilah yang menulis surat Yudas. 就是这个犹大写这个犹大书的。 Dia adalah saudara kandung dari Tuhan Yesus. Dia juga saudara Yakobus. 他就是耶稣的亲兄弟，也是雅各的兄弟。 Saudara, pada waktu Yesus terjun dalam melayani, 当犹大开始参与侍奉的时候， saat itu saudara-saudara sekandungnya, saudara banyak tidak percaya kepada Yesus. 有很多他的兄弟都不信信上帝。 Di samping orang-orang juga bingung mengenai sosok Tuhan Yesus. 很多人对耶稣都不很理解。 Kebingungan mereka oleh karena Yesus tampil saudara melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. 他们不理解呢，是因为耶稣行了很多的奇妙的事情。 Pengajaran Tuhan Yesus begitu dahsyat, yang luar biasa membuat banyak orang datang kepadanya. 耶稣的教导呢很特别，所以引起很多人来就近他。 Pengajaran Yesus penuh dengan kuasa, berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. 耶稣的教导充满能力，与法利赛人和文士不一样。 Tidak berhenti sampai di situ. 不只是到这里， Waktu Yesus terjun dalam pelayanan, 当耶稣参与侍奉的时候， berbagai hal yang menakjubkan Yesus lakukan. 耶稣做了很多奇迹。 Orang buta melihat, 瞎子能够 yang 看见， bisu berbicara, 哑巴能够说话， yang tuli mendengar, 耳聋的能够听见， kemudian orang lumpuh berjalan. 然后瘸腿的能够起来走。 Perbuatan-perbuatan menakjubkan ini membuat orang menjadi bingung. 这些让人惊讶的事情呢，使人也很难理解， Karena sementara mereka mengenal Yesus adalah manusia biasa. 因为他们所认识耶稣只是一个普通人， Sehingga saudara-saudaranya juga merasa bingung akan pelayanan Yesus. 所以呢，他的兄弟也对他的侍奉不了解。 Sehingga ada ayat di Markus mengatakan demikian, bukankah ia ini anak tukang kayu? 所以呢，在马可福音里面有记载说，岂不是他的木匠的儿子吗？ Bukankah dia anak Maria, saudaranya adalah Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon bersama dengan kita? 他岂不是玛利亚的儿子？他的兄弟是雅各、犹大、西门。 Bukankah saudara-saudaranya itu selalu bersama-sama dengan kita? 他的兄弟岂不是常与我们在一起吗？ Lalu mereka menjadi kecewa, lalu menolak Yesus. 他们就失望了，就拒绝耶稣。 Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, 主内弟兄姐妹， mereka semuanya, saudara-saudaranya, 他们这些人，他的兄弟们， termasuk Yudas, menolak Yesus. 包括犹大，也是拒绝耶稣的。 Mereka hanya melihat sosok Yesus sebagai manusia biasa. 他们只看耶稣是一个普通人， Namun setelah peristiwa kebangkitan, 但是耶稣复活之后， Yakobus dan Yudas dan saudara-saudaranya bertobat. 雅各、犹大和他的兄弟们呢，都悔改了。 Mata rohani mereka baru dibukakan, baru melihat sosok Yesus sebagai anak Allah. 他们的属灵眼睛被打开了，他们才看到耶稣是神的儿子。 Dan Yakobus, Yudas mereka juga bergabung dalam kelompok berdoa bersama-sama, Ya. menantikan turunnya Roh Kudus. 雅各和犹大呢，也参与
在门徒一起来祷告，等候圣灵的降临。 Dan mereka ini juga dikenal sebagai orang-orang yang bergabung pada jemaat mula-mula. 他们也是参与在这个初期教会信徒的人。 Saudara, surat ini dimulai dengan kalimat salam pembukaan yang sangat umum pada abad pertama. 这本书的开始呢，是在初世纪的时教会问安的一个很普遍的话语。 Ayat 1 mengatakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. 一书的开始是说，耶稣基督的仆人雅各的兄弟犹大， Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. 写信给那被召在父神里蒙爱、为耶稣基督保守的人。 Salam pembukaan yang sangat umum di zaman itu. 是当时很普通的一种问安的话语。 Dia memperkenalkan dirinya dari Yudas, 他介绍自己就是犹大， hamba Yesus Kristus. 是耶稣基督的仆人。 Saudara, Yudas adalah saudaranya Yesus. 犹大是耶稣的兄弟， Seperti Yakobus, Yudas juga bertumbuh bersama-sama di sebuah lingkungan yang sederhana di kota kecil Nazaret. 像雅各一样，犹大呢也是在一个小城市里面，拿撒勒与耶稣一同成长的。 Yusuf adalah seorang tukang kayu. 约瑟只是一个木匠， Jadi Yudas bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain di sebuah rumah, sebuah keluarga yang sederhana. 所以犹大和他的兄弟们呢，是在一个很简单的家庭里面成长的。 Seberapa dekat Yudas dengan Yesus? 所以犹大与耶稣是很亲近的。 Seberapa dekat Yudas dengan Yesus? 犹大与耶稣有多亲近呢？ Kita tidak mengetahuinya. 我们都不知道， Karena Alkitab tidak mencatatnya. 因为圣经没有记载这事。 Tapi keempat Injil melaporkan bahwa Yesus pernah ditolak oleh saudara-saudaranya. 但是呢，四福音里面都有记载，耶稣曾被他的兄弟们所拒绝。 Setelah Yesus mengajar di rumah ibadah, kemudian orang-orang menjadi takjub, lalu ada penyembuhan, lalu mereka bingung lalu menolak Yesus. 当耶稣在这个会堂里面教导，他医治人，行了很多让人惊讶的事情之后呢，很多人都信服他，但是他的门徒，他的兄弟们呢，却失望了，拒绝他。 Ketika Yesus melakukan sesuatu yang menakjubkan orang banyak, mujizat-mujizat dilakukan, lalu orang menjadi takjub sekali. 当耶稣行了很多令人敬佩、很多令人惊讶的奇迹的时候呢，很多人都对他呢很敬佩了。 Dengan kata lain bahwa orang-orang menjadi bingung, menjadi heran, dan sungguh mereka tidak mengenal Yesus. 这些人呢，他们就不知道怎样，他们觉得很奇怪，他们就信耶稣了。 Saudara, siapa saja yang kalau tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka akan menolak Yesus. 一个没有真正去信耶稣的人呢，他一定会拒绝耶稣的， Termasuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. 包括这些文士和法利赛人在内。 Namun Yudas setelah waktu ke waktu, 但是犹大经过了一段时间之后， setelah melewati satu proses waktu yang panjang, 经过一段蛮长的时间的过程之后， dia merenungkan dan melihat karya Kristus. 他默想，而且看到了耶稣的所作所为。 Setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, 耶稣死而复活之后， jadi mata rohaninya dibukakan. 他的属灵眼睛被打开了， Mata rohaninya dicalikkan oleh Roh Kudus. 他的属灵眼睛被圣灵打开了， Sehingga baru dia melihat, baru dia mengenal Yesus. 所以他才看到，也认识到耶稣， Baru mengenal Yesus sebagai anak Allah. 他才认识耶稣是神的儿子， Baru mengenal Yesus sebagai Tuhan. 才认识耶稣是主。
Sehingga di ayat 24, 25 dia berkata demikian. 所以在第24和25节他那里 Bagi 这样 dia 说。 yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. 24、25节他这样说：那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无耻，欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主，独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归于他，从万古以前，并现今，直到永永远远。 Ini 阿们 adalah kalimat penutup suratnya. 这就是他本信的这个结尾。 Kita melihat Yudas mengenal Yesus bukan manusia biasa. 我们看到犹大认识耶稣不是一个普通人， Yudas mengenal Yesus dengan sosok yang luar biasa. 犹大认识耶稣是一个很不平常的 Dia 人， mengenal Yesus sebagai juru selamat. 他认耶稣是一个救主， Dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. 他认耶稣是主， Dia mengenal Yesus sebagai Allah 他认耶稣是神， yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran, 是充满荣耀和威严的神， yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kemuliaan. 充满能力、充满荣耀的神， Sebelum segala abad dan sekarang sampai selamanya. 并从万古现今直到永远。 Tidak lagi mengenal Yesus sebagai manusia biasa. 他不再认识耶稣是一个普通人。 Saudara, dari pengenalan akan pribadi Yesus Kristus, 从他对耶稣的认识来看， ketika menulis suratnya, 当他写本书的时候， Yudas merasa cukup nyaman kalau dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba Yesus Kristus. 所以犹大当他把自己当成是耶稣的仆人的时候呢，他会比较舒适一点， Ketimbang dia menyebut saya Yudas, saudaranya Tuhan Yesus. 比起他称自己犹大是耶稣的兄弟， Karena dia pernah menolak Yesus. 因为他曾拒绝耶稣， Dia pernah tidak percaya Yesus. 他曾不相信耶稣， Dia pernah melihat Yesus bertumbuh bersama-sama dengan dia. 他曾看耶稣与他一起长大， Kemudian menjadi batu sandungan ketika Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. 然后当耶稣行了很多令人钦佩的事情的时候，他却成为他的绊脚石。 Setelah mengenal Yesus dengan baik, 当他好好的认识耶稣之 setelah 后， mengenal Yesus dengan benar, 当他很正确的认识耶稣 kini 之 dia 后， harus menempatkan dirinya pada tempat yang tepat. 他应该把自己放在正确的位上。 Dia merasa tidak selevel dengan Sang Juru Selamat. 他认为他与这个救主不是同等的人， Tidak seposisi bersama-sama dengan Tuhannya. 与他的主不是同位的人， Maka dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. 所以他把自己当成是一个仆人。 Saudara, dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. 他不愿意再重复他的错误。 Di masa yang lampau dia telah berbuat sebuah kesalahan. 在过去，他已经行了一件错事， Dia telah memandang sebelah mata terhadap Yesus Kristus 他已经对耶稣以单眼来看， sebagai manusia biasa, 他看耶稣是普通人， lalu menolaknya. 然后拒绝他。 Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, 主内弟兄姐妹， kerendahan hati, pengenalan akan Yesus 他的谦卑和对耶稣的认识， terlihat ketika Yudas menyebut dirinya sebagai Doulos, Yesus Kristus, 当他称自己是耶稣基督的仆人的时候，就能够 hamba 看到了 Yesus Kristus. 他是耶稣基督的仆人。 Dia tahu menempatkan dirinya. 他知道把自己放在哪里， Seperti Yohanes Pembaptis. 就好像施洗约翰一样。 Yohanes Pembaptis waktu pelayanan, 施洗约翰在侍奉的时候， dia memanggil orang-orang bertobat. 他呼叫人来悔改。 Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. 你们要悔改，因为天国已经近了。
Orang-orang di sekitar Yehuda lalu mereka datang. 犹大地的周围的人就来了， Mereka datang lalu mengaku dosa, memberi diri dibaptis. 他们来认罪，然后被受洗。 Dalam sekejap, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, 在很短的一刹那时间， Yohanes, nama Yohanes Pembaptis didengar di mana-mana. 施洗约翰的名就传遍了到处了。 Dia menjadi begitu populer di depan orang-orang Yahudi. 他在犹太人的面前成为一个很有知名度的人。 Ketika dia mendengar Yesus datang, 当他听耶稣来的时候， dia langsung berkata demikian. 他就直接这样说： Aku membaptis kamu dengan air. 我用水来洗你， Tetapi kemudian dia datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. 他后来来的呢，他将要以火和这个圣灵来给你们洗。 Aku untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. 我连解他的鞋带我都不配。 Seorang yang populer, 一个很有知名度的人， seorang yang sudah terkenal di mata masyarakat. 是在社会上已经很出名的人， Tapi ketika bertemu dengan Yesus, 但是当他遇见耶稣的时候， dia bisa memposisikan dirinya. 他能够把自己放在一个正确的位上。 Aku tidak layak membuka tali kasutnya. 我连解他的鞋带都不配。 Salah satu pergumulan gereja di masa kini. 现代教会的其中一个挣扎， Saudara kira-kira tahu apa menjadi pergumulan gereja di masa ini? 你们知道吗？现今的教会所挣扎的是什么事呢？ Pergumulan masa gereja salah satunya adalah masalah kerendahan hati. 目前教会的其中之一的挣扎就是这个谦卑的问题。 Masalah kerendahan hati menjadi sebuah masalah yang serius di tengah-tengah umat Tuhan. 在信徒当中呢，谦卑成为一个很严肃的问题。 Kerendahan hati saudara dalam memposisikan, dalam menempatkan diri sebagai orang Kristen. 我们怎样处置我们做基督徒的身份？ Kerendahan hati dalam menempatkan diri sebagai hamba Yesus Kristus. 谦卑把自己处置成为一个耶稣基督的仆人， Kerendahan hati dalam menerima setiap pelayanan dan nasihat. 以谦卑的心来领受一切的侍奉和劝勉。 Saudara, ini hal yang tidak mudah. 这不是一件容易做到的事。 Orang begitu sulit untuk menerima sebuah nasihat. 人很难接受一个劝勉。 Tentu yang memberikan nasihat itu akan lebih susah lagi. 当然，要劝勉的人更难劝勉了。 Karena hati dalam melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. 以认真的心、谦卑来侍奉主。 Orang bisa melayani dengan sesuka hati. 人可以随随便便随他的旨意，随他自己的意思去侍 Kita 奉。 tidak ada bahasa untuk disampaikan. 没有什么话好说了。 Karena hati saudara untuk menerima setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. 我们要谦卑的领受主所信托给我们的每一个侍奉， Menjadi sebuah permasalahan yang serius di gereja. 那成为教会里面的一个大问题。 Saudara, kerendahan hati memang harus diusahakan dan diperjuangkan. 这个谦卑呢，我们必须努力去争取。 Diri manusia yang berdosa ini, 我们这个犯罪的人， yang selalu menjadikan diri sebagai pusat. 我们常把自己当成中心。 Untuk rendah hati bukan satu hal yang mudah. 要谦卑就是一个很难做到的事。 Untuk rendah hati menerima sebuah pelayanan bukan hal yang sederhana. 要谦卑来领受一个侍奉呢，不是一件简单的事情。 Karena kerendahan hati harus diusahakan, harus diperjuangkan. 因为这个谦卑呢，我们要努力去争取，去奋斗。 Karena ini bertentangan dengan darah dan daging kita. 因为这个跟我们的血液是相反的， Bertentangan dengan si aku ini. 跟我们这个自我的人呢是有冲突的， Karena itu harus diperjuangkan. 所以我们要去奋斗。 Ketika kita bisa mematikan si aku ini, baru akan muncul
kerendahan hati. 当我们把这个自我致死之后呢，我们才能够有谦卑。 Saudara, kalau ada karakter ini maka akan mendatangkan sebuah kesatuan. 如果我们有这样的品格呢，我们就能够有一个合一。 Ada kerendahan hati akan mendatangkan sebuah keakraban satu 有了 dengan yang lain. 有了谦卑呢，彼此才会有这个亲密。 Kita melihat gereja mengapa begitu sulit untuk akrab. 我们看到为什么在教会里面很难有亲密呢？ Begitu sulit untuk menyapa satu dengan yang lain. 彼此之间呢很难打招呼， Begitu susah saudara untuk melayani. 很难彼此来侍奉， Karena persoalan ini. 这就是问题的所在。 Saudara, adalah sebuah kesedihan tatkala seseorang dipercayakan sebuah jabatan. 当一个人被信托一个职位的时候呢，他要有愿意的心， Atau sebuah pelayanan dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. 或者是他在一个这个职位上呢，他不能够以耶稣基督仆人的身份来侍奉。 Tidak menempati sebagai seorang hamba maka akan sulit melayani. 他若不把自己处于在一个耶稣基督的仆人的位上呢，他就很难侍奉了。 Saudara, saya mendengar ada sebuah denominasi gereja. 我听到有一个教会的宗派， Saudara, dalam gereja itu bertahun-tahun tidak ada rapat. 在那个教会里面呢，有很多年没有开过会。 Tidak ada rapat berarti tidak ada berbicara dengan orang, rekan dan lain sebagainya. 没有开会就是没有与人说过话。 Tidak hanya tidak ada rapat dan bertahun-tahun saudara tidak ada koordinasi pelayanan. 不只是没有开会，很多年里面呢都没有一种侍奉上的这个统筹。 Saudara, sebuah pelayanan yang indah yang kita nikmati, yang kita terima setiap minggu. 我们每个星期所领受到的一个美好的侍奉， Di setiap gereja yang kita kunjungi. 在我们所到过的每一个教会， Tema-tema khotbah dan semua kita melihat ada sebuah keharmonisan. 从他们的讲题中呢，我们看到有一种和谐， Itu tidak muncul dengan seketika, saudara. 这不是突然间就出现的， Tapi sebuah doa, 但是是经过祷告， sebuah koordinasi, 经过一个统筹， sebuah kesatuan, 经过一个合一， sebuah persekutuan di dalamnya, 经过里面的一个团契， baru memunculkan sebuah keharmonisan. 然后才出现这个和谐。 Tidak ada koordinasi. 没有统筹， Akibatnya apa, saudara? 结果会怎样呢？ Akibatnya denominasi gereja tersebut. 结果这个教会的宗派呢， Orang-orang melayani sesuai dengan keinginan hatinya. 人就随心所欲的去侍奉。 Dia merasa baik, dia akan lakukan. Dia merasa tidak baik, dia tidak lakukan. 他认为好的他去做，他认为不好的他就不要做。 Itu akibat atau konsekuensi daripada tidak ada sebuah 这 koordinasi. 就是没有统筹所带来的一个后果。 Sudah persoalan ini kita melihat juga terjadi di gereja yang ada di Filipi. 这个事情呢，我们也看到在腓立比教会也发生 Sudah 过。 di gereja Filipi, Paulus begitu bersukacita. 在腓立比教会呢，保罗呢很喜乐。 Paulus katakan, bersukacitalah. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. 保罗说：“你们要喜乐。”我再一次的说：“你们要喜乐。” Itu Paulus katakan. 这是保罗所说的。 Tetapi di tengah sukacita Paulus, 但是在保罗的喜乐当中， ternyata Paulus juga mendengar ada hal-hal yang tidak indah di tengah-tengah mereka. 保罗也听到他们当中有一些不好的事情。 Ada pelayan-pelayan tidak memposisikan dirinya sebagai hamba Kristus. 有一些侍奉者呢，他们没有把自己处在耶稣基督的仆人的位上， Mereka memposisikan posisi yang mereka ingini. 他们把自己放在他们所要的地位上， Memposisikan posisi yang dia suka. 把自己放在他喜欢的地位上。 Sehingga saudara, dalam gereja itu orang memposisikan dirinya pada
diri sebagai orang-orang berkuasa, orang-orang penting. 所以呢，在这个教会里面呢，每个人都把自己放在一个重要人、有权威的人的这个位置上， Sehingga menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. 所以呢，引起了这个纠纷和争吵。 Saudara bisa baca baik-baik di gereja yang ada di Filipi. 你们可以好好的去读关于这个腓立比教会的。 Paulus dengan terang memberikan nasihat 保 pada 罗 mereka 很清楚的劝勉他们， bahwa mereka perlu bersatu kembali, 他们需要在同心合意， bahwa mereka perlu berdamai kembali. 他们需要在这个和解。 Saudara, Paulus, Petrus, Yakobus dan Yohanes. 保罗、彼得、雅各、约翰， Saudara, orang-orang ini adalah orang yang Tuhan Yesus panggil. 这些人都是蒙耶稣基督的呼召的人。 Saudara, waktu Yesus disalibkan, mereka pernah meninggalkan Yesus. 当耶稣被钉十字架上的时候，他们曾经离开耶稣， Tetapi kemudian turunnya Roh Kudus, lalu mereka bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. 然后圣灵降临之后呢，他们就把自己呢处在耶稣基督仆人的位上， Mereka bisa siap melayani Tuhan. 他们能够预备好来侍奉， Mereka bisa memberikan dirinya kepada Kristus. 他们能够把自己献给基督。 Saudara, berbahagialah setiap kita bisa memposisikan diri sebagai hamba Yesus Kristus. 若是我们每个人能把自己处在耶稣基督的仆人的位上，那么我们是有福的人， Siap melayani dia. 而且我们要预备好来侍奉他， Siap melayani sesama. 预备好来彼此侍奉。 Saudara, gereja Mandarin ada 2 panggilan buat rohaniawan. 在我们华语的教会里面呢，对神仆们有2个呼召，2个称呼。 Saudara kasih dalam Tuhan, 第一，族内的弟兄姐妹们， selain pendeta, ada yang dipanggil传道. 除了叫牧师的呢，还有叫传道的， Ada yang dipanggil 老师. 还有一些被称为老师的。 Kalau 老师 itu guru Injil. 如果是老师呢，就是这个福音的老师。 Kalau 传道 itu adalah evangelis. 传道呢，就是这个传道人。 Biasa penginjil hamba Tuhan saudara dipanggil demikian. 通常呢，神仆们都是这样被称呼的。 传道. 传道。 Mengapa mereka memanggil 传道? 为什么叫他们传道？ Lalu mereka membayangkan demikian. 他们就这样想。传道. 传道。一传就到. sekali diberitakan sampai. 一传一告诉他，一叫他，他就过来。 sekali dipanggil dia langsung datang. 就是很容易。 itu gampang diingat. 就是一个传道人。他是一个传道人。一叫他，他就过来。一传他就到。在家有什么需要？ di rumah ada perlu apa？ 在家需要祷告。 di rumah perlu didoakan。 在家有些困难。 di rumah ada kesulitan。 要叫他传道，一传就到。 一传他就来了。 就是很容易嘛。 这是很。 为什么因为传道，你一叫他，他就过来呢？ mengapa penginjil dipanggil langsung datang？ 一叫他就过来。 dipanggil dia langsung datang。 如果你不相信，你可以试试。 kalau tidak percaya bisa coba。 你打电话给他。 coba telepon dia。 某某传道人。 penginjil anu。 或者某某牧师。 或者是pendeta anu。 我相信打电话一传他就到。 saya yakin begitu saudara telepon panggil dia langsung datang。 为什么传道人作为牧师要这样做呢？ mengapa penginjil pendeta mau demikian？ 因为他知道他的身份。 karena mereka tahu posisinya。 因为他知道他的呼召。 karena dia tahu panggilannya。 如果他不知道，他不明白他的呼召。 jika dia tidak mengerti panggilannya untuk apa？ 我相信你叫他，你传他没有到。 saya yakin dipanggil dia tidak akan datang。 各位弟兄姐妹们， saudara-saudari， 我们作为传道人， kita sebagai penginjil 有这样的呼召， ada panggilan demikian。 我们有这样的献自己给主。 kita mempersembahkan diri untuk Tuhan。 所以你叫他，他就过来。 begitu saudara panggil dia akan langsung 这个 datang。 就是传道人。 inilah penginjil。 如果弟兄姐妹们， jika saudara-saudari， 我相信如果你有这样的认识我们的主耶稣基督，
Jika kalian mengenal Tuhan Yesus seperti demikian, 如果你明白主耶稣在十字架生命为了拯救你们， jika saudara mengerti bahwa Yesus mengorbankan diri di atas kayu 我 salib 们 untuk 相信 menyelamatkan. 我们很相信我们每个人能够把自己献上给我们的上帝。 Saya yakin setiap kita akan mau mempersembahkan diri 我们 untuk 相 Tuhan. 信我们每个人愿意摆上自己。 Saya yakin setiap kita akan mempersembahkan 我们 diri. 相信，如果我们认识我们的主耶稣基督， Saya yakin jika setiap kita mengenal Tuhan Yesus 我 Kristus, 们有谦卑的心来接受一些的侍奉。 kita akan mempunyai kerendahan hati untuk melakukan pelayanan. 现在为什么我们的教会很难找一个人有谦卑的心来侍奉上帝呢？ Mengapa sekarang gereja kita sangat sulit mendapatkan orang yang punya kerendahan 这 hati 个 untuk 教 melayani? 会很大的问题， Inilah masalah besar di 也 dalam 属于 gereja. 教会一个危机。 Juga merupakan sebuah krisis di dalam gereja. 我们很难在众人的面前能够做一个好见证， Kita sulit memberikan sebuah kesaksian yang baik di depan 因为 umum 我们很难为自己摆上。 karena kita sulit mempersembahkan diri. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari 一 sekalian, 传就到。 begitu dipanggil 如 langsung 果我 datang. 们愿意侍奉上帝， Jika kita ingin melayani 我们 Tuhan, 看到教会的需要， kita melihat kebutuhan di 教 dalam 会有 gereja. 好多的需要， Gereja punya banyak kebutuhan. 教会有好多的侍奉。 Gereja punya banyak 如 pelayanan. 果我们明白， Jika kita mengerti, 我们能够把自己摆上， kita bisa mempersembahkan diri 我们 kita. 能够谦卑来侍奉我们的上帝。 Kita bisa dengan rendah hati datang melayani 我们 Tuhan. 相信我们教会会复兴， Saya yakin gereja kita akan bangkit. 一传就到。 Begitu dipanggil langsung Saya juga datang. berharap bahwa kita ketika menerima sebuah panggilan, Wah. kita juga memberi diri. 我希望当我们蒙召的时候呢，我们要献上自己， Kita harus bersikap demikian. 我们要有这样的态度， Karena kita adalah seorang doulos. 因为我们是基督的仆人， Kita adalah seorang hamba. 我们是一个仆人。 Saudara, dalam gereja ada banyak pelayanan. 在教会里面有很多的侍奉， Saudara, gereja kalau kita list itu banyak sekali pelayanan. 教会里面如果我们把它列成一个表呢，有很多的侍奉要做。 Saudara, saya sulit untuk mendetail satu-satu pelayanan. 我很难的详细一个一个的侍奉把它列出来。 Kalau ditampilkan begitu banyak pelayanan, 如果要列出来呢，就有很多的侍奉， ada begitu banyak kebutuhan. 有很多的需要， Tapi mungkin sebagian orang tidak paham. 但是可能有一些人不明白。 Tapi ini akan menjadi doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan. 但是呢，我们这些基督的仆人呢，我们会好好的祷告。 Sebuah kebutuhan yang besar di gereja. 一个教会里面的大需要， Tentu bukan hanya gereja kita, 当然不是我们这个教会， tapi juga gereja-gereja Tuhan yang lain. 但是主其他的教会也是这样。 So gereja kenapa tidak berdampak? 为什么教会没有带来影响？ Mengapa gereja tidak ada sebuah pengaruh? 为什么教会没有影响力？ Semua akan kembali pada basic pelayanan kita. 一切都要归根到我们侍奉的根基。 Kalau kita memahami sebuah pelayanan, 如果我们了解一个侍奉， maka kita akan memberi diri, menempatkan diri sebagai seorang doulos. 所以我们就会把自己处在一个仆人的位上。 Ketika kita menempatkan diri sebagai seorang doulos, 当我们把自己处在仆人的位上的时候， kita bisa memberikan sebuah senyuman buat orang-orang di sekitar kita. 就会向周围的人献出我们的微笑。 Kita akan memberikan sebuah sapaan sederhana orang-orang di sekitar kita. 我们会向我们周围的人呢，给一个简单的打招呼。 Saudara, di sebuah gereja, 在一个教会里， engkau datang, engkau langsung disambut. 你来了就有人迎接你， Lalu ketika berbincang-bincang, 然后在这个讨论，在这个讲话中， langsung dia berkata, saya berdoa bagi kamu. 然后他就说：“我为你祷告， 我为你祷告， saya berdoa untukmu。 你有什么事？ Apa yang masalahmu? 你有什么困难？ Apa kesulitanmu? 你说出来， Katakan, 我可以为你祷告。 saya bisa doa bagimu。” 他为他祷告的是很热心，
这个orang yang ingin mendoakan itu sangat antusias, 很有信心。 sangat beriman. 如果你是这个人， Jika Anda orang ini, 你第一次来到教会， engkau pertama kali datang ke gereja 你有 ini, 什么感觉？ apa perasaanmu? Begitulah sebuah pelayanan. 一个侍奉就是这样。 Tapi kalau kita diam-diam, Dan- tidak dingin, tidak panas, 但是如果我们静静的不冷不热， akan menjadi sebuah penyakit, akan menjadi masalah kita. 将会成为一种疾病，一个问题。 Saudara kasih dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹， kita harus memahami diri kita sebagai seorang hamba, 我们要了解我们自己是一个仆人， seorang doulos di depan Yesus Kristus. 是在耶稣基督面前一个仆人。 Kita tidak akan menjadi egois ketika kita memahami bahwa saya adalah seorang hamba. 当我们了解自己是一个仆人的时候，我们就不会自私。 Saudara, ada sebuah istilah yang telah ada berabad-abad yang lalu, 有一个名词呢，已经很多世纪的， dan yang bertentangan dengan hidup kita adalah narsis. 与我们的生活相反的就是自我陶醉。 Nah, mungkin kata ini saudara sering kita mendengar di luar. 这句话我们常常在外面听到。 Narsis itu, 你自我陶醉， saudara, ternyata istilah ini berasal dari tokoh mitos dari Yunani. 原来呢，这句话呢是从希腊里面的一个神话故事的人 yang 物， bernama Narcissus. 他的名叫做 Narcissus。 Saudara, orang ini sangat terpengaruh oleh rasa cinta dirinya. 这个人呢，受爱自己的影响很大， Dirinya menjadi pusat segala-galanya. 他自己成为一切的中心， Dirinya menjadi pusat kehidupan. 他自己成为他的生活的中心， Sehingga dia tidak bisa melihat orang lain. 使他没有看到别人， Dia tidak bisa melihat tangisan orang lain. 他不能够看到别人的哭 Tidak 泣， bisa melihat kebutuhan orang lain. 他不能看到别人的需 Tidak 要， bisa melihat masalah orang lain. 他不能看到别人的问题， Dia hanya melihat dirinya. 他只是看到自己。 Saudara, karena saking mencintai dirinya sendiri, 因为他太过爱自己了， akhirnya dia mati 结果他也死了， oleh keegoisannya. 在他的自私中他死了。 Saudara, mitos ini adalah sebuah peringatan 这个神话故事给我们一个警告， akan adanya bahaya pada setiap kita 在我们的身上都有一个危险， mencintai diri sendiri. 就是过于爱自己， Mencintai diri sendiri. 过于爱自己， Terlalu mencintai diri sendiri. 过于爱自己， Sehingga tidak bisa melihat kebutuhan orang lain. 是看不到别人的需要。 Saudara kasih dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹， Yudas menempatkan dirinya, 犹大把自己放在 hamba Yesus Kristus. 耶稣基督的仆人这个位上， Yesus Kristus的仆人. hamba Tuhan Yesus Kristus， Saudara, ini yang harus kita miliki. 这也是我们应该有的态度。 Kalau kita mengerti panggilan kita, 如果我们明白我们蒙召的意义， kalau kita mengerti bahwa kita orang yang sudah ditebus, 如果我们明白我们是蒙救赎的人， kita berdoa. 我们来祷告。 Kami adalah hamba. 我们都是仆人， Kami adalah hamba Yesus Kristus. 我们是耶稣基督的仆人， Tidak lebih dari itu. 没有超过这个。 Kalau dalam kehidupan kami sebagai seorang Kristen, 如果我们在做基督徒的生活中， apabila dalam perjalanan hidup kami, 在我们的生命的旅途中， kami telah berjalan terlalu jauh, 我们已经走得太远了， dan kami telah bersikap jauh dari seorang hamba, 我们已经远离这个仆人的态度太远了。 Tuhan ampuni kami. 主啊，求你赦免我们， Biarlah kami melihat orang-orang di sekitar kami. 愿我们能够看到我们周围的人， Kami melihat orang-orang sekitar akan kebutuhan mereka. 我们看到我们周围的人的需要， Sehingga kami boleh memberikan pemenuhan. 使我们能够满足他们， Kami bisa melayani mereka. 我们能够去侍奉他们。 Terima kasih untuk sebuah panggilan yang indah buat setiap kami. 感谢主，你
呼召我们， sebuah julukan yang bernilai kekal, 给我们一个有永恒价值的名称， hamba Yesus 就 Kristus. 是耶稣基督的仆人。 Biarlah akan selalu ada di hati kami 愿这个心态常有在我们的心 dan 里， dalam kehidupan kami. 也在我们的生活里。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。